Mengimbau kenangan pahit dalam hidupku ketika berusia 7 tahun. Ketika itu, aku baru sahaja melangkah ke darjah 1. Ibu yang ketika itu serak mengandung adik ketiga setia menemaniku. Janjinya akan hanya melepaskanku setelah seminggu persekolahan bermula. Namun, dek kerana tidak sabar adikku hendak melihat dunia, hari keempat ibu sudah dikejarkan ke hospital untuk melahirkan. Aku bagai hilang punca di sekolah pada hari itu. Keesokannya, aku dihantar ke sekolah oleh Pak Lang kerana ayah harus menguruskan ibu dan adik di hospital. Pulang dari sekolah hari itu, aku lihat rumahku sudah dipenuhi jiran-jiran dan saudara mara. Melangkah ke ruang tamu, aku melihat makcik-makcik dan nenekku menangis. Aku terpinga-pinga, bingung dengan situasi ketika itu. Aku sangkakan mereka semua berkumpul untuk menyambut ibu dan adik pulang dari hospital. Sangkaanku meleset apabila melihat ayah sedang teresak-esak menangis di sisi sekujur tubuh yang berselimutkan kain batik lepas. Tangannya menggenggam buku kecil yang sering dibacanya selepas solat. Ayah, kenapa ayah nangis? Tanyaku. Semua mata memandang ke arahku yang masih lagi kebingungan. Ayah terus memelukku erat lalu menyuruh aku duduk di sebelahnya. Perlahan-lahan, ayah membuka kain batik yang menutupi sekujur tubuh yang kaku tidak bermaya. Aku melihat wajah ibu yang pucat dengan matanya yang terpejam. Peluk ibu, nak. Cium ibu, bisik ayah dalam esak tangisnya. Aku cuba menggerak-gerakkan ibu, menyuruhnya bangun. Namun dia tetap terbaring kaku. Tangisan di ruang itu semakin jelas kedengaran melihat aku mula meronta-ronta. Saat itu aku tahu yang ibu sudah pergi meninggalkan kami semua buat selama-lamanya.
Bermulalah kehidupanku sebagai anak yatim yang tidak beribu bersama-sama dua adikku. Setahun selepas ibu meninggal dunia, ayahku berkahwin lagi dengan seorang kenalan wanitanya. Majlis ringkas turut dihadiri datuk dan nenek sebelah ayah. Sejak ayah berkahwin lagi, adikku yang baru berusia setahun diserahkan kepada datuk dan nenek sebelah ibu. Aku dan Angah tetap tinggal bersama ayah dan isteri barunya yang kami panggil Mek Nap. Awal perkenalan, Mek Nap memang baik dan manis tutur kata serta bersifat keibuan. Tapi selepas melahirkan anak pertamanya, Mek Nap mula berubah sikap. Ketika itu, aku baru mula melangkah ke darjah 3. Dia mula sudah tidak endahkan aku dan juga Angah serta urusan rumah tangga. Perubahan sikap Mek Nap juga menjurus kepada pertengkarannya dengan ayah. Aku dan Angah sering merasa ketakutan dan hanya berdiam dalam bilik apabila mereka bertengkar. Mek Nap juga mula menyalahkan aku dan Angah. Katanya, aku dan Angah malas membantu dengan kerja-kerja rumah. Bermulalah episod penderaan terhadap kami berdua oleh Mek Nap. Ada sahaja yang tidak kena dengan kelakuan kami dan habuannya, pasti libasan penyapu, penyangkut baju dan sepak terajang. Akibat penderaan yang bertalu-talu terhadap kami, satu hari, aku dan Angah nekat untuk lari dari rumah. Setelah sebulan mengumpul wang, kami berdua menuju ke rumah datuk dan nenek sebelah ibu di Kota Baru. Alhamdulillah, kami dalam perjalanan mendapat perlindungan di rumah datuk dan juga nenek. Sampainya kami di situ, kami terus mengadu hal yang berlaku dan merayu agar dapat tinggal bersama mereka. Datuk memeriksa tubuh kami yang caklah bala dan lebam-lebam di belasah Mek Nap. 2 hari selepas itu, ayah cuba mengambil kami pulang ke rumah, namun dihalang oleh datuk dan nenek. Kami hanya dibenarkan pulang oleh datuk dan nenek apabila ayah melepaskan Mek Nap. Sedih hati kami apabila ayah memilih untuk meninggalkan kami dan memilih untuk bersama Mek Nap. Sejak itu, aku, Angah dan Ucu seolah-olah menjadi yatim piatu dan mula hidup bersama datuk dan nenek. Kawin lagi dengan saudara jelita yang agar hatinya mendapat istri nan muda. Ku sedih sekali menang ibu yang ku kasihi. Tempat ibu sukar diganti, tapi ayah kawin lagi. Ku membawa diri tempat bermanja jauh sekali. Ibu sudah dahulu pergi, kini ayah kawin lagi. Ayah kawin lagi. Mengapa muda remaja ayah pinangkan dia? Anak ayah tak terjaga, rumah tangga pura peranda. Ayah kawin lagi. Ibu membawa diri tempat bermanja jauh sekali. Ibu sudah dahulu pergi, kini ayah kawin lagi. Ayah kawin lagi. Mengapa muda remaja
Ayah menangkan si dia. Anak ayah tak terjaga, rumah tangga pura keranda. Ayah kawin lagi, ayah kawin lagi, ayah kawin lagi. Hasil didikan kedua nenda tersayang, kami tiga beradik menjadi insan yang berguna. Episod hitam dalam kehidupan aku dan Angah sewaktu kecil tidak menjadikan kami insan yang berdendam, malah menjadi pembela kepada anak-anak yang teraniaya. Aku memilih untuk tidak berumah tangga dan meneruskan karieraku sebagai seorang peguam yang khusus mengendalikan kes-kes berkaitan penganiayaan kanak-kanak. Dalam kesibukan dengan tugas aku sempat membela dan melindungi 3 orang anak-anak terbiar. Alhamdulillah, kesemua mereka sudah mula menampakkan ciri-ciri orang yang berjaya. Aku akui, ketegasan diperlukan untuk membimbing mereka yang ada segelintirnya hilang arah dan melakukan perkara-perkara yang menjurus kepada jenayah. Namun, dalam ketegasan, harus diterapkan juga bimbingan psikologi untuk mengubah cara pemikiran mereka. Pengalaman mengendalikan kes-kes juga memberikan aku pengalaman yang berharga. Berbagai-bagai kisah yang aku kendalikan dan ada kalanya kes-kes itu berulang. Bukan mudah untuk memulihkan semangat dan memberi sinar hidup yang baharu kepada mereka. Cabaran yang aku lalui, aku kongsikan kepada Angah. InsyaAllah, Angah dan aku berhasrat kalau ada rezeki dan cukup dana yang dikumpulkan, sebuah rumah pembelaan anak-anak terbiar akan kami buka bagi membantu mereka. Suka juga aku berpesan kepada semua peminat Adila. Usah jadikan episod hitam dalam kehidupan kita sebagai alasan untuk berlaku kejam terhadap orang sekeliling. Semoga anak-anak kalian juga sentiasa dilindungi daripada apa juga bentuk kejahatan di dunia ini. Jadikanlah rumah kita sebagai syurga untuk mereka. Bersyukur padamu Ilahi, Kau pelindung diriku. Walau hatiku sering dilukai, Engkau tetap bersamaku. Ku bersyukur padamu Ilahi, yang memberi hidayah. Walaupun ada insan yang benci, namun kau tetap menyayangi. Syukur di hatiku apa yang ada, biarpun ada yang dengki. Segala derita yang ku alami, hanyalah Tuhan tempatku mengadu. Ku mendoakan semoga bahagia, tak pernah ku dendam di hati. Biar ku sendiri mencari ketenangan, ku pohonkan jalan yang benar. Ku bersyukur padamu Ilahi, kerana
perjalanan hidup ini. Syukur di hatiku apa yang ada, biarpun ada yang dengki. Segala derita yang ku alami, hanyalah Tuhan tempatku mengadu. Ku mendoakan semoga bahagia, tak pernah ku dendam di hati. Biar ku sendiri mencari ketenangan, ku mohonkan jalan yang benar. Ku bersyukur padamu Ilahi, kerana Engkau yang lebih mengerti perjalanan